pasal tangkal tu saya tak pernah pakai lah. Tapi setahu saya pakai tangkal tu macam dia orang ikut ajaran lain lah. Ajaran sesat tu. Memakai tangkai ini memang orang kata syirik dan memang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah, sebab itu memang syirik kan. Jadi kita sebagai seorang umat Islam tak payahlah pakai benda-benda tu semua. Memang tak digalak pun. Saya tak pernah pakai tangkal. Okey. Saya tahu sedikit lah. Kalau ni tangkal ni tak berapa lah, sebab kita kan seorang orang Islam kan. So macam tak berapa elok lah kan. Tangkal ni memudaratkan atau tidak? Tangkal tu boleh makan diri lah kalau salah guna kan. Tangkal memang mudaratkan yang si pemakai itu. Dan ia sebenarnya janganlah diamal oleh masyarakat Islam di negara kita ini. Tak eloklah benda-benda ni semua kan, yang kita amal-amalkan benda-benda yang syirik. Mungkin tadi pandangan orang ramai tentang pemakaian tangkal. Tapi kita nak dengar juga pandangan daripada tamu istimewa kita di studio. Ialah kita perkenalkan tamu-tamu kita pada hari ini. Di sebelah di hujung sana kita bersama dengan Ustaz Suhaimi Rozali selaku pengamal Perubatan Islam. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan juga bersama kami bukan seorang pendekar Melayu tetapi Encik Abdul Majid Bujang yang di-Pertua Persatuan Seni Purba Nusantara Selangor. Terima kasih kerana bersama kami. Baiklah, mungkin kita nak mulakan perbincangan kita. Nak tanya kepada Ustaz terlebih dahululah. Sebagaimana disebutkan tadi, walaupun kita hidup dalam zaman serba moden ini, masih ada lagi yang percaya kepada kesaktian tangkal, perlindungan daripada keris, kuasa penarik pada cincin misalnya. Jadi bolehkah Ustaz huraikan bagaimanakah kepercayaan ini mungkin boleh terbentuk dan sejauh mana kebenarannya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azizah dengan Irin. Okey, kita tengok pada tajuk kita berkenaan dengan tangkal dan azimat. So kalau kita tengok dari segi definisi itu sendiri, selalunya tangkal dengan azimat ni kalau kita tengok dalam masyarakat kita dianggap benda yang sama. Sebenarnya tangkal tu adalah benda yang digunakan untuk menolak penyakit, menolak bala dan sebagai contoh kan. Tetapi azimat ni satu benda yang lebih kepada penyempurnaan dan juga pelengkap. Jadi sepatutnya kita melihat benda itu dengan lebih mendalam. Contoh dalam bab tangkal dengan azimat ni, kalau dalam bahasa Arab dia ada 2-3 nama lah. Satu disebut dengan tamimah. Tamimah ni maknanya benda-benda yang melibatkan permata. Macam batu-batu permata kan. Dan dia mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang tertentu, dan kepercayaan ini bukan baru. Kepercayaan yang pernah diwarisi sejak daripada zaman Rom dan Parsi lagi. Maknanya benda itu telah digunakan, dan yang paling kemuncak tu sejarah dia tu bermula sihir itu sendirilah. Maknanya zaman Nabi Musa itu sendirilah. Yang kedua yang disebut dengan ruqyah. Ruqyah tu maknanya jampi-jampi yang digunakan. Yang ketiga tu disebut dengan al-wadak. Wadak ni maknanya benda yang diambil daripada laut. Macam cengkerang apa benda kan, dia ambil mutiara daripada laut. Dia digunakan juga untuk mengubati orang. Lepas tu satu lagi disebut dengan makrifah dengan kihanah. Makrifah ni maknanya benda yang dia orang gunakan untuk mencari benda-benda yang hilang. Dan satu lagi disebut dengan kihanah. Kihanah ni dia boleh meramal masa depan. Jadi kesemua kategori ini disebutkan dengan azimat. Dan benda-benda ini kepercayaan itu wujud sejak daripada zaman dulu lagi. Dan sejarah itu bila masuk ke dalam negara kita yang bermula di zaman kita kata 20-an 30-an kan. Jadi zaman tu timbul juga kepercayaan-kepercayaan daripada mereka yang hidup di zaman itu. Dan apabila berlaku perkahwinan, berlakulah pencampuran adat dan sebagainya. Jadi saya melihat daripada segi Islam itu sendiri, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah terlepas pandanglah berkenaan dengan isu-isu yang akan kita bincangkan berkenaan dengan azimat dan juga tangkal. Tapi sejauh mana sebenarnya amalan atau pemakaian atau kepercayaan kepada azimat seperti mana yang Ustaz sebutkan boleh membawa kepada sesuatu yang syirik lah ataupun dilaknati Allah? Okey, sebab benda ini melibatkan persoalan kepercayaan. Bila sebut kepercayaan ni, benda ini melibatkan akidah. Sebab itu isunya bukan isu sebab kita pakai, isunya sebab kita meletakkan perkara tersebut boleh memberi mudarat. Sebab itu dalam Islam, kenapa Islam mengharamkan kepercayaan, mengatakan benda ni boleh memberi mudarat, memberi manfaat kan? Sebab benda yang boleh memberi manfaat dengan mudarat ni adalah milik Allah mutlak. Yang keduanya,
benda yang kita nak tahu, benda-benda gaib ini bukan dalam bidang kita. Selalunya dalam benda-benda gaib ni adalah dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan agama lah. Dan kalau dapat dilihat ya di tengah sekarang ni antara koleksi cincin daripada Cik Majid. Jadi Cik Majid sebagai seorang yang gemar mengumpul cincin dan senjata purba dan sebagainya. Mungkin kalau kita boleh sentuhkan tentang cincin dahulu. Sebagai seorang pengumpul ni, adakah sekadar mengumpul ataupun ada rasa bila memakai cincin itu ada tujuan tertentu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sebenar ni cincin ni boleh dikatakan perhiasan bagi seorang lelaki. Dan saya setuju dengan beberapa ustaz ni, cincin ni adalah sunnah. Ya, sunnah. Jadi tak ada apa-apa istimewanya pada cincin ada. Kita bila makannya kita ibarat macam sunnah dan perhiasan pada seorang lelaki. Sejak bila sebenarnya Encik Majid mula gemar mengumpul barang-barangan ini? Cincin dan termasuk keris ni sejak dalam lebih kurang dah 15 tahun lah. Oh, dah 15 tahun. Apa yang mendorong Encik Majid sebenarnya untuk memiliki atau mengumpul keris dan juga cincin ni? Kenapa tidak benda lain? Kita tidak tahu. Kami berpersatuan di Persatuan Seni Purba Nusantara Selangor. Matlamat kami adalah untuk menjaga seni warisan bangsa. Jadi kita nak menyelamatkan keris-keris ni daripada pupus. Dan kita nak bagi pendedahan kepada masyarakat tentang senjata warisan kita. Bahawa kalau tak sekarang kita mengeksposkan pada masyarakat, mana mungkin 100 tahun akan datang akan pupus benda-benda ini. Generasi akan datang mungkin tidak akan mengenali senjata ini dan sebagainya. Jadi bagi anda di rumah yang ingin bertanyakan soalan ataupun mengajukan pendapat anda boleh telefon kami di talian bebas tol 1-800-88-6636. Itu tadi mungkin tentang Encik Majid selaku pengumpul yang memang memiliki barang-barang ini secara suka-suka kata orang. Tapi bagi mereka yang mungkin mewarisi daripada nenek moyang dan sebagainya, cincin dan sebagainya, mereka mungkin menyimpannya secara pasif tanpa mempercayai ada apa-apa yang berkaitan kepada cincin tersebut. Jadi adakah ia juga boleh mendatangkan suatu amalan yang khurafat, Ustaz? Okey, biasanya generasi sekarang ni mereka simpan benda-benda ni melalui turun-temurun. Dan kadang-kadang ada upacara-upacara tertentu, ritual yang diorang buat kan. Okey, bila saya yang terlibat dalam bidang rawatan tu sendiri, apabila kita merawat pesakit-pesakit dan sebagainya, di situlah kita akan buat pengkajian. Pengkajian pertama sekali pada pesakit itu sendiri. Apabila tidak ada sembuh, kita akan cuba mengkaji dia punya environment, persekitaran, termasuk rumah, termasuk apa yang mereka miliki. Dan apabila kita buat kajian itu, kita mendapati, tapi bukan semua, kita mendapati hampir 50% kebanyakan itu dia punya kaitan. Jadi kita akan membuat kaedah macam mana membatalkan balik proses tadi. Cuma proses membuat pembatalan ni bukan satu benda yang mudah. Saya pernah ada satu pesakit yang dia ini menyimpan satu senjata, tapi bukan keris lah, dia simpan macam pedang lah. So setiap pedang tu dia mesti kena berasap, dia kena asapkan. Kemudian dia mesti kena ikat dengan kain kuning. So apabila dia tak buat upacara ni, katakan sebulan sekali ataupun seminggu sekali, dia akan mengalami penyakit misteri. Okey, di situlah sebenarnya kejahatan benda halus tadi. Kan? Maknanya dia menggunakan unsur-unsur supaya ada kepercayaan dekat situ. Jadi itu kita punya isu dia. Jadi apabila kita merawat, dia kata kepada saya, Ustaz, saya menghadapi benda ni, orang lain tak rasa, saya rasa. Bila saya tak buat upacara, saya akan kena. Saya dah rawat rata tempat. Jadi apabila saya tengok benda-benda yang macam tu, kita cuba buat pembatalan. Buat pembatalan melalui situ, dan selepas itu dia boleh menyimpan benda tadi. Maknanya koleksi itu bukan tidak boleh disimpan. Koleksi boleh disimpan. Tetapi untuk kita melihat sejauh manakah benda itu ada kaitan dengan benda halus. Sebab benda halus ni dia suka antaranya benda yang berkaitan dengan besi. Berkaitan dengan besi. Sebab itu kalau kita lihat sedikit pada sejarah, kalau orang yang menggunakan keris ni, untuk apa dia guna keris? Pertamanya untuk bertempur. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu, apabila dia ada upacara membuka keris, dia boleh main sendiri dia punya silat. Nampak tak? Dan ada juga yang cincin yang saya pernah rawat, bila dia pakai saja cincin tersebut, automatik dia boleh bersilat sendiri. Jadi
tak payahlah kita duk belajar teruk-teruk. Kan? Elok semua kan, pakai saja. Terus saja datang. Tetapi benda itu memberi efek, memberi kesan. Jadi maknanya pada hari ini benda-benda macam tu apabila kita buat kajian ada kaitan. So yang ada kaitan tu bukan tak boleh pakai. Cincin tadi itu kita tawarkan balik dengan ayat Al-Quran boleh pakai. Boleh dibuang maksudnya, boleh ditawarkan. Ya, baiklah. Jadi Encik Majid sendiri sebagai seorang pengumpul antara senjata warisan seperti keris, ada tak ada sebarang upacara yang dilakukan mungkin ketika menerima sesuatu keris itu? Okey. Upacara boleh dilakukan pada bila-bila masa. Tujuan utama kita bukan dikatakan upacara lah. Kita nak jaga, nak preservekan keris ni sebab hinanya besi kerana karat. Jadi kita nak buangkan karat-karat tu. Jadi pertama kita rendam dalam air kelapa, ikut tradisi air kelapa atau air mengkudu atau air nanas. Kemudian kita lapkan dia, kita keringkan dia, kita kemiankan dia. Tapi persepsi orang bila kita kemiankan dia, oh ini nak panggil jin, melibatkan ritual. Actually itu bukan ritual. Kita kemiankan dia sebab di keris ni kalau kita perhatikan dengan mata kasar kita tak nampak rongga-rongga macam bulu-bulu kita ni, rongga bulu. Jadi kita nak tutup rongga-rongga tu, kita kemiankan dia. Sebab kemian ni dia macam damal, macam lilin, dia tutup rongga-rongga tu. Selepas dia tutup rongga tu baru kita minyakkan dia. Bermakna kita jaga besi tu supaya lambat karat. Itu tujuan dia. Jadi ada alasan di sebalik Ada upacara tujuannya, tu. Ada tujuannya. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Boleh saya cakap dengan Ustaz? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanyalah mengenai barang lama ni macam batu sengkalan kan. Yang simpan tu. Lepas tu bila dah turun-temurun tu akan mendatangkan masalah pada keluarga mengenai macam ada saka ke apa ke macam tu lah. Saya nak tanya pendapat Ustaz. Batu sengkalan yang diwarisi daripada keluarga. Baiklah, Terima kasih Nur Aida. Ya. Dan kita akan dengarkan jawapan daripada Ustaz sebentar lagi. Kita berehat seketika. Ya, jangan ke mana. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Wanita hari ini dan masih lagi membicarakan topik memakai tangkal sebagai azimat atau mendatangkan mudarat. Mungkin kita nak Ustaz jawab terlebih dahulu pandangan ataupun soalan daripada Aida tadi tentang batu sengkalan katanya ataupun batu giling. Okey, kalau kita tengok dalam masyarakat kita kan, benda-benda yang ditinggalkan oleh orang tua, salah satunya macam batu tadilah, ataupun ditinggalkan emas kan, ditinggalkan benda-benda yang ada kaitan dengan besi, dengan batu. Biasanya apabila berlakulah sesuatu penyakit-penyakit misteri, biasanya pesakit itu akan rujuk di mana? Selalunya mereka akan rujuk kepada orang-orang yang dianggap boleh merawat. Jadi saya melihat dalam masyarakat pada hari ini, kebanyakan yang mengaku yang boleh merawat itu yang disebut dengan makrifah tadilah. Yang termasuk dalam azimat makrifah, kahin dan sebagainya, orang-orang yang boleh mengetahui masa depan dan sebagainya. Jadi saya lihat dalam masyarakat kita pada hari ini, kebanyakannya maklumat kita dapat melalui sana. Jadi bila kita mendapat ilmu tu melalui situ, kadang-kadang ada benda betul, ada benda tak betul. Jadi bila benda tu tak betul, akhirnya menjadi pemikiran dalam masyarakat kita untuk faham yang saka ni dia hanya mengalir melalui situ. Melalui maksud saya batu lah, melalui keris lah, melalui emas lah. Sebenarnya saka ni dia mengalir melalui darah sebenarnya. Ibarat macam kita ada kencing manis, mak ayah ada kencing manis, ada diabetes, anak automatically akan ada. Kan, yang itu orang tak cek. Orang duk ambil cek benda-benda luar dekat sini. Sebenarnya dalam badan mereka tu orang kata lagi banyak sebenarnya daripada benda yang dekat luar. Jadi apa yang saya harapkan kat sini supaya apabila kita nak bertanya, pastikan tempat yang kita nak bertanya tu paling tidak pun mesti orang tu mempunyai asas berkenaan dengan Islam. Sebab saya tengok hari ni ilmu perubatan ataupun ilmu benda-benda halus ni kebanyakan kita salah parking. Kita pergi orang yang tak sepatutnya untuk mendapat maklumat. Akhirnya timbul isu lah. Timbul isu macam tadi kan. Sejauh mana kita nak menentukan kebenaran tadi? Maknanya, betulkah batu tadi itu menjadi asbab kepada orang tu kena penyakit-penyakit gangguan? Kan, apakah kayu pengukur untuk menentu tadi? Kan, kayu pengukur itulah yang disebut dengan kalaulah orang itu boleh mengetahui benda orang yang lain tak boleh mengetahui, maknanya dia sedang menggunakan satu benda yang sebut benda yang sama jenis dengan benda tadi. Maknanya orang tu sendiri kadang-kadang tempat yang mereka rujuk itu adalah orang tu sendiri pun memakai benda khadam, memakai jin. Tidak mungkin kan macam saya dengan kita, macam mana saya boleh tahu nama kita?
Kan, tapi kalau ada orang boleh mengetahui, kan kadang setengah-setengah tu bila datang tu dah tahu semua dah. Kan kita menganggap dia tu hebatlah. Kan tapi pada hakikatnya tidak, sebab dia telah melakukan perkara yang mencarikan adat. Maknanya orang lain tak boleh tahu, tiba-tiba dia boleh tahu. Bagi kita dia bukan satu keistimewaan. Dia mesti ada sebab macam mana dia boleh mengetahui. Tapi sebenarnya apakah kesan bagi mereka yang mempercayai kepada kuasa azimat, tangkal dan sebagainya? Kesan dalam kehidupan mereka? Bahaya. Pertama sekali persoalan akidah, persoalan keyakinan. Kan maknanya kita sudah meletakkan yang memberi manfaat dengan mudarat adalah benda tadi. Kan benda itu sebenarnya sama. Contohlah macam kita pakai cincin. Kalau kita pakai cincin, nawaitu kita untuk perhiasan. Itu tidak menjadi masalah. Dan pada hari ini pun benda-benda yang melibatkan batu punya aura yang tersendiri. Betul. Kalau kita tengok apa tu Hajarul Aswad daripada batu. Kan kalau kita tengok Bahtera Nabi Nuh daripada kayu. Dan kalau kita lihat contoh je saya dapat maklumat tadi yang kayu dibuat adalah kayu kemuning. Kan kenapa dibuat kayu kemuning? Itu yang perlu ada kajian. Dan kayu kemuning ini juga digunakan kadang-kadang merawat orang yang ada kaitan dengan gangguan. Jadi benda-benda itu perlu ada pengkajian untuk melihat dan menilai dan juga meninjau balik. Sebab itu saya katakan tadi, apa yang kita ambil daripada orang tua-tua ni sebagai adat dan budaya, dan dalam masa yang sama kita kena ambil hak Islam tu balik. So kena ada check and balance bagi orang-orang muda hari ini untuk melihat supaya mereka tidak salah parking macam saya kata tadi. Kena seimbanglah ya. Baiklah. Dan bagi mereka yang gemar mengumpul keris dan sebagainya, saya dapat tahu bahawa ada seorang peminat keris ini yang tidur bersama dengan kerisnya dan mengatakan kerisnya telah mengenalinya dan sebagainya. Jadi adakah itu sebenarnya antara ketaksupan ke atau macam mana? Itu bergantung kepada persepsi seseorang. Sebab ni kalau kita bermain keris, dia ada empat orang kata elemen bermain keris. Pertama estetika. Estetika maknanya seni. Kedua falsafah. Ketiga filosofi. Yang keempatnya ada juga mistik, mitosnya. Sebab ada sebab pembuatan itu sendiri. Kalau zaman Majapahit abad ke-13 ke-15 itu zaman Hindu. Jadi bila zaman Hindu bila dia buat tu doa Hindu lah. Jatuhnya kerajaan Majapahit, naiknya kerajaan Demak kan, kerajaan Islam. Jadi bila dia buat tu dengan penuh ketukan atau besi yang panas tu diketuk. Dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bung sekali. Berapa ribu doa masuk tu. Jadi ada dia punya unsur-unsur aura. Dia ada. Dan bercakap tentang aura ni, mungkin Encik Majid nak menjelaskan sedikit tentang, kalau Ustaz pun ada menjelaskan sedikit tentang batu ni sebenarnya memang mempunyai manfaat yang tersendiri. Memang Allah ciptakan batu-batuan ni pun ada manfaat yang tersendiri. Mungkin melalui kajian Encik Majid sendiri. Okey. Bila cakap tentang aura atau getaran, dia setiap keris yang dibuat yang ditempa, dia ada pamor. Pamor tu lah menentukan aura-aura tertentu. Bukan azimat Ustaz. Aura maknanya ioni dia. Getaran dia tu. Sebab setiap manusia ni pun ada molekul-molekul yang bekerja untuk sesuatu. Jadi aura dia ataupun ioni dia, getarannya bekerja untuk seorang tu. Dan mungkin juga batu-batuan tadi pun mungkin ada juga dia punya manfaat dia. Baiklah, kita nak menjawab panggilan terlebih dahulu. Halo. Ya. Ya, Assalamualaikum. Siapa di sana? Saya Amin daripada Selangor. Teruskan Amin. Silakan. Saya nak tanya dengan Ustaz. Ya. Kalau saya pakai cincin warna hijau, lepas tu berwarna. Ada seorang abang cakap dengan saya, cincin tu permata ular, boleh ke pakai? Okey, itu saja ya. Terima kasih. Kita dengarkan jawapan daripada Ustaz. Okey. Cincin bermata ular katanya. So dia banyak kategori sebenarnya batu dari segi batu tu. Okey. Bila kita pakai sudah tentulah yang menjual tadi tu kan dia akan bagi tahu apa khasiat dia. Kalau tidak orang tak akan beli. Okey, jadi untuk mengetahui benda itu sejauh mana kebenaran tu kita kena check direct pada batu. So dia ada kaedah dan cara untuk kita mengesan apakah batu itu berpenghuni ataupun tidak. Tapi benda itu kena mengambil masa yang agak lama untuk kita menentukan. Dan batu itu sendiri dia punya karakter. Bila orang pakai tu boleh nampak gah sebagai contoh sebab dia ada aura dekat situ. Yang inilah kadang-kadang di kalangan masyarakat dia tidak faham.
apakah benda itu ada aura pada warna itu sendiri. Sebab kalau kita pakai warna hijau, lain dia punya aura. Kalau kita pakai warna merah, lain dia punya aura. Okey, aura-aura ni ada tak dalam Quran cerita? Kalau kita lihat dalam Quran, ada satu ayat yang Allah cerita yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'ul linnas. Allah cerita berkenaan dengan dia keluarkan daripada perut lebah tadi tu kan. Yang kita panggil madu. Kenapa madu menjadi ubat? Madu menjadi ubat sebab dia fihi mukhtalifun alwanuhu, kerana dia ada pelbagai jenis warna dekat situ. Inilah konsep yang dulu-dulu orang panggil mandi bunga. Tapi orang tidak faham, mengatakan mandi bunga tu tak boleh. Kan? Yang salah tu bukan mandi tadi. Yang salah tadi upacara. Kan? Maknanya bila mandi dalam keadaan tidak menutup aurat, begitu contoh kan. Yang mandi pula tok bomo tolong mandi kan, lelaki dengan perempuan, itu yang menjadikan isu. Sama juga macam yang salah bukannya batu, tapi kepercayaan kepada batu itu sendiri ya. Baiklah, di hujung-hujung perbincangan ini mungkin Encik Majid boleh simpulkan sedikit tentang apa yang boleh dilakukan oleh penontonlah jika mereka mewarisi sesuatu barangan itu, dan mungkin boleh perkenalkan sedikit mengenai apa yang dilakukan oleh Persatuan Seni Purba Nusantara Selangor. Okey, matlamat saya atau matlamat persatuan kami berkendakan setiap rumah orang Melayu hendaklah ada sebilah keris. Satu rumah, satu keris, kerana nak melestarikan budaya warisan Melayu. Contohnya macam yang di Pertuan Agong bila ditabalkan, dia mencium keris. Kenapa dia tak buat Ferrari ke 1 million US dia cium? Itu melambangkan kedaulatan bangsa Melayu. Sebiji rumah, sebilah keris. Okey, baiklah. Dan sedikit daripada Ustaz, kesimpulan bagi topik kita pada hari ini. Okey, bagi kepada mereka yang gemar kepada batu, kepada kayu dan sebagainya, pastikan dulu bahawasanya benda yang mereka miliki itu tidak memiliki aura benda yang tidak betul, yang maksud saya benda-benda halus. Ya, dan itu semua boleh dikesan. Tapi mungkin mengambil masa yang lama dan perlu juga rujuk kepada mereka pakar dalam bidang perubatan Islam ya. Okey, itu tadi yang sempat kita bincangkan. InsyaAllah dapat dimanfaatkan bersama dalam topik kita hari ini ya. Banyak juga dapat kita pelajari. Apapun sama-sama kita kena memperhalusi keyakinan juga kepercayaan kita, jangan sampai kita tergelincir ya akidah kita dan jatuh kepada syirik disebabkan satu amalan kepercayaan kepada tangkal, azimat dan sebagainya. Dan terima kasih diucapkan kepada kedua tetamu kita kerana bersama kami, dan wanita hari ini berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan lupa sebentar lagi kita akan bersama dengan Emilia sekali lagi.